Kanvas adalah sejenis kain tenunan kosong tahan lama yang digunakan untuk membuat layar kapal, kemah, beg galas dan benda-benda seumpamanya yang bersifat kukuh. Ia juga kerap digunakan oleh pelukis sebagai permukaan lukisan yang biasanya diregangkan atas bingkai kayu. Kanvas moden biasanya dihasilkan daripada kapas atau linen, walaupun pada asalnya ia diperolehi daripada tumbuhan. Ia berbeza daripada jenis kain kapas berat yang lain seperti denim dari segi anyamannya. Antara karya agung yang terkenal di seluruh dunia dilukis di atas kanvas adalah potret Mona Lisa. Mona Lisa merupakan sebuah lukisan Leonardo da Vinci pada abad ke-15. Kini, ia disimpan di Museum Louvre, Paris, Perancis. Lukisan Mona Lisa popular kerana hasil seninya menampakkan lukisan itu seperti bernyawa. Kini, kanvas moden boleh juga dilukis di atas pelbagai permukaan seperti beg tangan, kasut dan banyak lagi. Wow, macam-macam lukisan yang boleh kita lukis atas kanvas. Tapi kadang-kadang, Yana, ada orang bukan sahaja menggunakan kanvas, ada orang menjadikan dinding itu kanvas mereka dan mulalah buat mural dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, masyarakat Cina pun ada menggunakan kanvas untuk melakukan kaligrafi Cina dan orang orang kata seni lukisan Islam yang dahulu pun menggunakan kanvas untuk tulisan khat dan sebagainya. Kalau kita nak belajar mengenai lukisan kanvas ni, macam-macam yang boleh kita belajar, tapi itulah saya tak pandai sangat macam biasalah. Jadi kita akan bertanya lebih lanjut dengan tetamu-tetamu kita hari ini. Tetamu-tetamu kita ni pula, dua orang tu jauh sangat-sangat. Seorang berada di Sabah, seorang berada di Kedah dan seorang lagi dekat ada di Selangor sahaja. Dan sudah pun terhubung di atas talian, kita mempersilakan Encik Nur Gajir Nur yang merupakan seorang pelukis seni kaligrafi kanvas. Assalamualaikum. Cik Gajir? Boleh dengar? Okey, kita teruskan memperkenalkan tetamu yang lain. Kita juga bersama dengan Puan Benelita Nasuti Ramli yang merupakan pemilik Artsy Shoes. Selamat tengah hari. Ya. Okey, line clear. Waalaikumsalam. Okey, baik. Sugi. Ya. Terima kasih. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Khabar baik. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Puan Nur Liana Mansor selaku pelukis kanvas teknik impasto. Wow, impasto ya. Itu satu teknik yang baru yang mungkin kita semua boleh pelajari hari ini. Kesemuanya sihat, line kesemuanya okey, boleh dengar kami ya? Ya, boleh. Okey, Encik Gajir baru dengar suara. Okey, baik. Kita nak mulakan mungkin dengan Encik Gajir dululah, sebab saya tengok kan dekat belakang tu penuh dengan kanvas dan berada di luar. Encik Gajir mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu dekat mana tu sebenarnya? Okey, sekarang saya berada di Sabah, di daerah Kunak. Sekarang saya berada di tepi laut sebenarnya, studio tepi laut. Cuma tak nampaklah laut di sebelah sini. Cuma view dia tu kita ambil suasana laut lah. Okey, baik. Cik Gajir, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu tentang lukisan berkonsepkan kaligrafi ni yang dilukis di atas kanvas. Bila Cik Gajir mula melibatkan diri dalam bidang kaligrafi ni? Okey, pertama sekali, pada tahun 2010 saya melihat seorang pelukis dari Lubnan iaitu Imad. Kalau kita perasanlah dulu dia pelukis antara pelukis kaligrafi juga. Jadi kat situ sebenarnya saya menulis secara tradisional, tapi bila keadaan kita melihat permintaan dari orang ramai tentang lukisan seni khat ni dimodernkan, so saya gabungkan lukisan abstrak, latar belakang menggunakan abstrak, cuma saya masukkan tulisan khat tu sendiri di permukaan kanvas. Cantik. Saya sempat melihat lukisan-lukisan Encik Gajir di laman Instagram. Ada satu tu kuda, lepas tu dekat dalam kuda tu ada tulisan khat ya. Wow. Cukup unik.
Itu tulisan nama seseorang kita buat dia dalam bentuk kuda macam tu. Okey, Dan cantik. kalau tengok dekat belakang tu pun banyak betul lukisan-lukisan lain. Cantik. Okey, baik. Kita nak tanya juga kepada Puan Benny dari Artsy Shoes. Baik, Puan Benny. Kalau Yana sendiri tadi dah kongsikan yang Yana pernah memberikan kasutnya untuk dilukis bunga di atas kasut kanvasnya. Tapi nak tahu juga kalau kita nak buat lukisan atas kasut tu, apa bahan asasnya ataupun kasut jenis apa? Macam mana nak pilih kasut tu? Okay, terima kasih Sugi. Okay, first of all, pertamanya kita perlukan kasut lah. Macam ni yang dah berwarna, tapi kita perlu yang kosong. Kita perlu warna yang asas, warna macam putih ataupun warna canvas ni lah. Dan yang kedua, kita perlukan pensel. Okay, and then pen. Dan seterusnya pen-pen kita untuk mewarna. Okey. Ini pen biasa boleh ke pen special ni? Ini sebenarnya boleh didapati di kedai-kedai buku ataupun kedai stationery di kat mana-mana di online ada, kat mana-mana pun ada. Jadi ada jenama-jenamanya yang saya dah cuba, antaranya yang macam ni lah, yang paling tahan dan paling bagus dan kualiti dia sangat bagus lah, berbanding dengan harga. Okey, baik. Jadi untuk kasut tu, apa-apa jenis kasut pun boleh asalkan dia canvas, betul? Ya, betul. Apa-apa pun kasut macam ni. Okey, ini kasut kasut sekolah sebenarnya. Oh, kasut sekolah. Kasut sekolah. Jadi macam sekarang budak-budak sekolah dah tak pakai warna putih kan. Jadi kasut ni memang kalau pengilang apa semua dah tak boleh nak jual kan. Jadi banyak di pasaran. Jadi boleh cari yang macam ni kan. Ni untuk dewasa, yang ni untuk saiz kanak-kanak. Macam-macam jenama sebenarnya. Asalkan kasut tu ada ruang kosong. Macam canvas yang frame, tapi ni bentuk kasut lah. Okey. Menarik betul apa yang dilukis oleh Puan Benny tu. Kalau saya tak jadi macam tu, jadi orang lidi boleh lah. Dan kalau lepas ni Yana, kasut-kasut sekolah kat rumah tu kan duduk kat rumah kan, anak-anak mula melukis, mereka akan kata Aunty Benny yang ajar. Betul. Okey, ini dari sudut kasut. Kita bersama juga dengan seorang lagi pelukis kanvas teknik impasto, iaitu Puan Nurliana yang lebih mesra lagi dengan panggilan Puan Lana, betul? Betul. Okey, Lana. Waalaikumsalam. Kat Kedah. Betul, dekat Kedah. Okey, Lana. Sebenarnya teknik impasto ni apa dan adakah teknik ini memang kita guna untuk lukisan di atas beg? Okey, sebenarnya teknik impasto ni dia adalah salah satu teknik yang membuatkan oil paint tu dia akan timbul daripada canvas. Maksudnya kita boleh sentuh permukaan canvas ni, kita boleh sentuh, kita boleh rasa. Tapi Lana sebenarnya tak galakkan teknik impasto ni untuk buat atas tote bag lah. Sebab kita takut nanti tersangkut pada baju, pada tudung, sebab dia timbul kan. Tapi sebenarnya boleh sahaja dilakukan atas kain. Oh, boleh. 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 Okey, dan saya pernah lihat teknik ini ataupun seni sebegini di atas kek juga. Adakah ini teknik yang sama, Puan Lana? Saya tak pasti, tapi kalau untuk buat kek juga kita memang guna palette knife. Okey. Baik. Ini mungkin di galeri Instagram Lana memang cantik sangat-sangat lukisan-lukisannya. Dan lukisan-lukisan inilah yang akan diterjemah di atas tote bag, betul? Betul. Betul. Okey, sekejap lagi. Inspirasinya daripada nature sendirilah. Okey, baik. Jadi orang kata alam sekitar kita ni adalah sumber inspirasi kita, terutamanya buat mereka yang kreatif ni kan. Itu dia. Ada VT sekarang ni yang menunjukkan bagaimana teknik impasto ni dilakukan. Wow, cukup teliti ya dengan dia punya mixing colour dia. Betul. Macam nak buat kek, kata producer kami. Okey, baik. Sekejap lagi kita nak tanya lagi kepada Puan Lana. Tapi sebelum itu, kepada Encik Gaji. Kalau kita tengok kan lukisan-lukisan yang dipaparkan dekat belakang Encik Gaji tu kan, memang ada pelbagai. Dan biasanya berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan sebuah lukisan di atas kanvas ni? Okey, kebiasaannya
lukisan atas kanvas ni bergantung pada saiz. Paling cepat pun dalam sehari boleh siap satu karya. Wow. Paling lama dalam sebulan lah. Biasanya saya buat untuk karya-karya kanvas bersaiz besar dalam sebulan jugalah. Macam tu. Dari segi desain dia pula, mungkin mainkan peranan untuk berapa lama kita nak siapkan sesebuah lukisan tu? Okey, dari segi desain, betul memang memainkan peranan yang penting sebab tulisan kaligrafi ni ataupun tulisan khat ni dia ada 9 jenis tulisan. Wow. Kalau kita melihat setengah kaligrafi tu yang berbentuk macam persegi petak tu, itu adalah khat kufi dia panggil. Okay. So dalam lukisan abstrak ni saya mengetengahkan salah satu tulisan khat iaitu Diwani Jali. Wow. Diwani Jali ni dikenali sebagai kaligrafi yang begitu berseni. So sesuai untuk dijadikan sebagai modern art contemporary lah. Jenis tulisan ni. Kalau melihat pada yang saya buat semalam tu yang ni, kita ada buat ni, saya ada tulis ni. Ni adalah TV3 sebenarnya. Dalam Jawi. Taya. So okey, Taya V ya 3. So TV3. Baik. Dan nak tahu juga Encik Gajil, kalau biasalah kan kanvas kita beli kainnya besar dan saya faham yang orang biasanya renggangkannya pada bingkai kayu. Adakah untuk setiap kali Encik Gajil ingin menyiapkan satu lukisan kanvas tu akan buat orang kata frame bingkai kayu tu, lepas tu letak kanvas renggangkan kanvas itu pada bingkai kayu? Ya, betul. Setiap lukisan memang dah ada stretcher. Kalau kita tengok ni, memang dia ada kayu, ada stretcher belakang. So memang untuk sesuai untuk kita melukis sebab kalau tak ada stretcher ataupun tak ada kayu bingkai di belakang, agak rumit sedikit untuk kita melukis sebab saya gunakan teknik basah atas basah sebenarnya. So bila melibatkan kanvas tu tak regang, air tu cepat mengalir lah. So kalau regang, dia dalam keadaan yang statik sebenarnya warna tu. Okey, menarik apa yang dikongsikan oleh Encik Gajil ni. Sebab kalau nak lukis di atas frame, mungkin beginilah caranya. Tetapi sedikit berbeza ya, kalau Puan Benny pula boleh kongsikan, lukisan di atas kasut kanvas ni pula. Mungkin caranya sedikit berbeza ataupun macam mana Puan Benny? Okey. Sebenarnya asas kepada melukis atas kanvas tak banyak beza. Kalau tadi tu atas bingkai, cuma yang ni atas kasut macam ni kan. Okey. So dia sebenarnya asas sebagai asas saja untuk melukis. Tapi cara kita teknik tu kita berbeza sedikit. Pemilihan kain dia kalau kasut memang dia guna kanvas, tapi kanvas dia kat belakang ni memang lagi tebal. Tapi kalau macam dekat untuk bingkai, selalunya dia guna brush kan ataupun impasto. Tapi untuk saya dah biasa guna juga yang jenis brush, tapi setakat ni yang terbaik adalah yang jenis pen lah macam ni. Yang mana dia lebih kemas, and then untuk orang macam saya lah, mungkin juga ada juga artis ataupun pelukis kasut dia suka guna brush, so terpulang. Jadi ada 2 atau lebih cara untuk melukis atas kanvas tapi jenis kasut. So kalau kita tengok tadi macam ini kan, ini sebenarnya dia asasnya kosong. Jadi kita gunakan pen yang kita tanya kepada customer, dia nak design yang macam mana, dia nak warna macam mana. Jadi kita bagi tahu, kalau dia kata saya nak yang, dia bagi contoh lah, tak boleh, mungkin gambar yang dia lukis nak tu lebih kepada guna brush ataupun guna yang lain daripada teknik saya guna. Jadi saya kata okey, saya boleh buat macam ni. So suka tak kalau saya guna ni? So dia kata okey. Selalunya dia orang akan bagi kepada saya lah untuk buat keputusan lah. Macam mana teknik saya nak gunakan. Serah kepada yang pakar lah orang kata. Tapi biasanya memang Puan akan melakar terlebih dahululah dekat atas kasut tu. Sebelum saya melukis kepada atas kasut ni, saya boleh buat direct, saya boleh lukis direct, saya boleh warnakan direct juga. Tapi selalunya saya akan macam dalam video tu, saya ada lukiskan di atas kertas dulu. Sebab nak bagi dapat anggaran dia. Jadi kan kasut ni sekali je kan. Nanti kena ganti pula kan. Jadi kita buat betul-betul
dapatkan anggaran dan kita terus lukis ataupun warnakan di atas kasut lah. Alah, comelnya minion. Tapi Puan Benny, kalau kita kita cat atas kasut ataupun lukisan yang kita lakukan atas kasut ni, kalau kena air akan orang kata hilang tak? Okey, ada cara sebenarnya Sugi. Sebenarnya Yayana, sebenarnya macam ni dah lepas kita mewarna dah siap, dah puas hati kan. Jadi apa yang kita buat untuk bagi dia tahan, kita gunakan satu spray yang namanya clear spray. Kalau dapat. Mungkin tak berapa jelas tapi tulis kat sini clear spray. Tak kisah jenama apa pun tak ada masalah. Boleh cari dekat kedai-kedai hardware, kedai yang jual spray ataupun kedai alat tulis pun ada jual. Jadi apa yang kita buat, kita spray. Macam ni saya dah spray. Tapi kita anggarkan lebih kurang 30 cm daripada kasut. Okey, macam ni lebih kurang jarak dia. Jadi kita spray. Dia macam top coat lah. Yes, betul. Jadi kalau terkena air takkan luntur lah, betul? Ya, dia akan tahan. Setakat ni kasut saya memang sebelum saya jual dulu, saya test sendiri. Jadi setakat ni 5-6 tahun tengok pada cara orang tu pakai lah. Kalau dia cermat, lagi lama. Kalau orang yang ganas sikit, macam kalau nak masuk ke air ke apa kan, memang luntur. Itu biasalah. Tapi selalunya apa yang kalau kata dah luntur, kita boleh touch up balik. Faham. Tapi saya ingat kelebihan lah. Macam kasut saya yang saya cakap tadi tu pun, saya spray dulu tau. Jadi bila terkena air, dia macam tak luntur sangat lah. Dia macam okey je terlekat dekat situ. Bukan setakat muka kita ada top coat. Lepas dah habis make up, kasut pun ada top coat. Okey, baik. Kita nak tanya Puan Lana pula. Yang saya kira mungkin boleh tunjukkan kepada kita macam mana nak menggunakan teknik impasto ni untuk melukis atas canvas. Boleh Puan Lana? Boleh. Kita buat demo ya. Boleh. Okey, sebenarnya dia terus je buat. Lana ubahkan sikit ya. Ni adalah painting Lana. Wow, cantik-cantik painting Lana dah siapkan satu untuk wanita hari ini. Oh yeah, thank you. Okey, ni ada bahagian yang Lana belum letak paint. Jadi Lana guna palette knife. Ini palette knife yang Lana guna. Okey, dekat sini kalau boleh nampak ada, maaf ya, ada paint sikit kat sini. Lana dah letak. Merah, kuning, putih. Okey, so Lana guna yang ni. Ini adalah first layer. Dia sebenarnya kalau guna teknik ni, kita kena guna berlayer-layer, berlapis-lapisan. Dan biasanya berapa banyak lapis tu? Ikut kepada ketebalan yang kita nak. Selalunya kalau Lana 2 atau 3 lapis lah. Macam tu. Baik. Lana, Puan Lana nak tahu juga, betul. bila kita lihat adunan warna tu, tadi ada video yang menunjukkan colour 3 jenis warna orang kata dicampurkan kan. Bagaimana Puan Lana mengagak-agakkan tona warna tu? Kalau terlebih, terkurang, macam mana tu nak buat kombinasi warna supaya cantik? Macam yang Sugi cakap tadilah, Lana memang agak je. Oh, ya ke? Kita ambil, contoh macam ni, kita ambil warna putih ni, kita letak je dekat sini dan kita mix dia macam ni. Kita akan dapat warna yang macam ni, maroon. Okey. So kita top coat di atas dia, macam tu. Kita dapatkan ketebalan yang kita nak lah. Kelopak dia, kita macam mana kita nak buat kelopak dia. Okey. Dan kalau macam memasak juga takut ya. Kalau kita masak betul. letak garam secukup rasa. Ini kena agak-agak juga dari segi gabungan warna tu, mixture tu. Betul. Dan untuk Lana pula, berapa lama masa yang diambil biasanya untuk menyiapkan satu lukisan canvas ni? Dan apabila kita nak terjemahkan dia pula dekat atas tote bag dan sebagainya, mungkin ada masa yang berapa lama diambil? Kalau untuk canvas yang sebesar ni, yang untuk wanita hari ini ni, Lana buat, ini 40x40. Dalam masa 3 ke 4 jam boleh siap dah. Wow. Kalau canvas kecil, contohlah yang ni 20x20. Okey. Sunflower, Lana buat dalam masa 2 jam dah siap.
Okey. Baik. Dan Lana, kalau nampak tadi kan tekstur dia. kalau nampak dia boleh kami nak timbul-timbul. sentuh tapi tak boleh lah. Kalau Lana, kalau tadi untuk canvas kasut canvas tadi tu ada top coat. Betul. Kalau untuk teknik impas tu ni ada apa-apa top coat atau bagaimana untuk memastikan cat itu tidak orang kata hilang ataupun luntur ataupun kita nak kekalkan kecantikannya. Ya, sama je dengan apa yang Puan Benny cakap tadi lah. Kita pun ada juga kod gunakan varnish. Okey. Cuma, maaf Okey. Lana? ya. Tak apa, Cuma tak apa. kita punya gunakan varnish yang jenis yang cecair. Okey. Aha. Baik, kami dengar. Dan ini top kita coat dia gunakan lah. yang jenis cecair. Aha. Sebab cecair ni dia lebih mudah kering. Selalunya tak lama sangat lah. Betul. Dan Lana, mungkin Lana boleh kongsikan juga antara lukisan di atas bag, tote bag yang Lana ada dalam Maaf Lana tak simpanan. dengar. Lana, boleh dengar? Okey, Lana kurang dengar ya? Hello, Lana boleh dengar? Okey, tak apa. Minta maaf Lana tak dengar. Okey, tak apa. Kita akan bersama dengan tetamu kita yang lain tapi nanti kita akan bersama dengan Lana semula. Okey, Encik Gajih. Okey, tak tu Encik Gajih? Masih di situ ya? Ya, ada. Okey, Cik Gajih, dari segi desain atau rekaan pula, adakah ilham dan inspirasinya datang 100% daripada Cik Gajih ataupun bolehlah kalau ada pelanggan Cik Gajih yang nak Cik Gajih melukis sesuatu ilham dari mereka, boleh ataupun tak? Boleh. Sebab kebiasaannya bila saya berkarya, saya akan cari sesuatu yang berlainan dengan artis-artis lain sebenarnya. Okey. Lepas tu kadang-kadang kalau ada klien yang minta tempat, contohnya dia nak bentuk sesuatu bentuk macam kuda ataupun yang ni kan, saya boleh tunjuk sedikit. Okey, bentuk love ni. Okey. Cantiknya. Ini adalah request dari klien, dia nak bentuk love. Okey. So kita boleh bentukkan tulisan tu macam ni, alhamdulillah. So kita boleh bentukkan tulisan tu mengikut cita rasa customer lah, macam tu. Okey. Baik, dan Encik Gajih nak tahu juga, pernah tak Encik Gajih mendapat tempahan daripada Kuala Lumpur ataupun Semenanjung Malaysia yang telah dihantar melalui pos? Pernah? Pernah, alhamdulillah. Sebenarnya basic galeri saya ada di Taman Putra Kajang. Cuma sekarang saya berada di Sabah dan buka lagi satu cawangan studio di sini. Oh, ya ke? Dan alhamdulillah sambutan dari berbagai daerah ataupun negeri, alhamdulillah buat masa ni tak putus-putus lah untuk sokong seni kaligrafi. Dan seronok pula kita dengar angin tepi laut. Cik Gajih tu kan rindu nak pergi laut. Okey, Cik Gajih, mungkin boleh kongsikan juga apa antara desain ataupun lukisan yang paling susah yang Cik Gajih pernah lakukan? Okey, desain paling besar yang saya pernah buat adalah bersaiz 6x4 kaki. Okey. Dan alhamdulillah dihadiahkan kepada mantan Perdana Menteri kita. Pernah buatlah untuk VVIP semua. Alhamdulillah masa berada di Kuala Lumpur, pelbagai agensi dengan NGO seperti bank-bank pun mereka menyimpan karya-karya saya sebenarnya. Balai Seni Lukis Negara pun ada menyimpan saya punya karya, dan begitu juga pada VVIP. Alhamdulillah sambutan amat memberansangkan. Wah, apa yang dikongsikan Cik Gajih ni kan mungkin boleh jadikan inspirasi sebenarnya kepada pelukis-pelukis muda untuk berjaya seperti Cik Gajih juga. Encik Gajih, kalau kita Amin. lihat sebenarnya canvas ni saya lihat di laman-laman online ni boleh je kita beli. Tapi nak tahu juga, adakah cat yang kita gunakan itu memainkan peranan dengan kualiti ataupun kecantikan lukisan kaligrafi yang Encik hasilkan pada canvas ini? Ya, betul. Warna juga memainkan peranan dari segi value pada lukisan tu. Sebab sekiranya kita menjual sesuatu karya yang berharga puluhan ribu tu sendiri, kena menggunakan canvas yang betul-betul berkualiti dan cat warna yang ada jenama. So kadang-kadang kolektor ni dia akan melihat pada permukaan canvas tu. Seandainya kita menjual
menjual sesebuah karya dengan harga yang tinggi, tapi kita menggunakan kualiti kanvas yang agak murah, maka dia tidak bersesuaian dengan keadaan karya itu sendiri. So dia warna dengan material memainkan peranan yang penting dalam penggunaan lukisan itu sendiri. Sebab menarik apa yang Cik Najib kongsikan. Baru kita tahu kan sebenarnya canvas tu mainkan peranan, cat juga mainkan peranan selain daripada teknik daripada si pelukis itu tadi. Bukan sembarangan ya. Okey, Puan Benny pula. Mungkin Puan Benny boleh kongsikan kepada penonton wanita hari ini sekarang ni kan. Biasanya kalau nak membuat tempahan kasut kanvas lukisan Puan Benny ni, biasanya berapa lama tempoh sebelum untuk membuat order tu? Okay. Untuk macam dia terpulang kepada rekaan ataupun design, macam contohnya macam ni, kan dia lebih simple, kan dia lebih simple dan dia mengambil masa saya buat ni dalam masa 2 jam. Okay. Sebab warna dia tak banyak kan, material dia pun dah ada kan, dan dia nakkan yang colour lebih pada pastel. Okay. Kalau yang design yang macam ni daripada original artwork saya, macam ni daripada macam ni kan, ini karakter yang saya reka daripada asal lah. Jadi artwork ni original ni dah lama dah, more than 10 years. Tapi saya transfer ke dalam bentuk medium baru, kasut lah. Jadi macam ni pun sebab tak banyak warna, dia lebih kurang sebenarnya 2 je, dengan termasuk dengan warna putih, warna asal kan. Ini ambil masa kalau betul-betul fokus dalam masa 3 jam ke 4 jam dah boleh siap. Tapi untuk yang untuk yang macam ini, sekurang-kurangnya sebab dia penuh kan, jadi saya dulu masa mula-mula buat memang saya ambil berhari-hari nak siapkan. Jadi saya fikirkan macam mana, sebab saya tak charge mahal, sebab niat saya nak bagi, sebab kebanyakan pelanggan saya dia ni daripada mak-mak yang suka tengok anak dia pakai kasut comel-comel kan. Jadi macam mana nak bagi supaya kasut ni dapat dinikmati oleh siapa sajalah, mak yang mak ke ayah ke, supaya benda ni affordable atau mampu milik. Jadi saya banyakkan latihan dan saya tetapkan masa, siapkan. Kalau ini, design macam ni dalam masa 3 ke 5 jam. Begitulah. Yang penting ia menggembirakan penerimanya dan juga mak-mak yang memberinya kepada anak-anak mereka. Baik. Lana, dah boleh dengar kami ke? Ya. Boleh, Alhamdulillah. Baik Lana, tadi tak sempat nak tanya mengenai lukisan pada tote bag ya. Mungkin Lana ada tak sampel-sampel di sebelah tote bag yang dilukis yang boleh ditunjukkan? Ada tak? Ada. Baik, kita tunjuk terus. Lana. Sini kita ada letak wanita hari ini. Alah, kalau tulis Yana tadi dah boleh post terus ke Yana. Kan? Ini dia VT bagaimana Lana menyiapkan lukisan pada bag canvas ya. Betul. Lana, mungkin Lana boleh secara ringkasnya kongsikanlah kalau mereka nak juga mencuba pada tote bag ataupun kain canvas pada bag ni, apa antara tips yang Lana boleh berikan kepada mereka? Tips kalau nak cuba, you kena cuba je. You jangan tangguh-tangguh you punya niat untuk mencuba tu. Barang-barang asas yang perlu sikit je, berus, akrilik, warna akrilik dan juga tote bag tu sendiri. Baik. Kalau nak mudah, sekarang ni macam artis-artis dekat Instagram banyak juga jual starter kit untuk painter lah. Contohnya macam dekat Instagram Pick of Art. Dekat dalam tu, dalam satu box tu dah ada canvas, ada palette knife, ada berus, ada warna juga akrilik. Jadi semua dah lengkap. Complete starter kit lah orang kata kan. Complete set starter kit untuk painter lah, untuk nak mencuba kan. Dan mungkin kita mudahkan orang. Dan Lana mungkin boleh kongsikan juga antara social media ataupun platform yang bagaimana kalau dalam kalangan penonton kita sekarang ni yang nak membuat tempahan dari Lana. Boleh terus ke Instagram Lana di artico.my, artico.my. Ataupun kalau nak berborak ataupun nak tanya tips, boleh juga follow Lana di Twitter, Liana Kidal, Liana.
Lepas tu Kidal. Pasal sekarang ni kan ramai orang suka guna TikTok. So kalau nak follow Lana di TikTok pun boleh di Lana Impas tu. Macam-macam medium ada. Kita trendy. Okey, baik. Dan juga Puan Benny boleh mereka ikuti Puan di RT Shoes ya di Instagram. Ya, betul-betul. Sebenarnya saya RT Shoes tu adalah satu grup di mana saya buat online kelas. Okey, So, dia bermula dengan sebenarnya kisah dia ada pelajar-pelajar SPM, ada beberapa lah yang dia orang kena ambil SPM paper lukisan, nak kena hantar untuk submit SPM. Jadi ada mak bapak dia yang PM saya, tanya boleh tolong tak jadi cikgu. Saya pun macam mana nak tolong, saya always fikir macam tu, macam mana nak tolong. Jadi saya pun terus macam snap, okay, why not offer juga kepada siapa-siapa anak-anak yang tengah kan masa tu PKP kan. Okey, baik. Jadi dia orang tak ada. Jadi buat kelas. Okey, jadi kalau mereka nak ikuti anda, Puan boleh ikuti di Benny Lita, dan Encik Gajir, mereka boleh ikuti Encik di Gajir _art. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tetamu kita pada hari ini. Encik Gajir, Lana dan juga Puan Benny di atas perkongsian. Diharapkan sedikit sebanyak dapatlah menggali dan mencongkil lagi minat dan bakat anak-anak muda kita dalam seni lukisan di atas kanvas. Terima kasih banyak-banyak. Stay safe. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih for the peluang ya. Terima kasih. Okey, baik Yana, saya kira tadi apa yang dikatakan oleh Lana adalah untuk kita berdua. Jangan takut kalau nak mula-mula je. Okey, baik, anda di rumah dengan semangat ini dan juga inspirasi yang anda dapatkan, kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini di